Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala ilal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Terima kasih saudara pengurusi, saudara imam muda, selaku pengacara majlis yang berbahagia Dato' Abdul Alim selaku pengurusi Masjid Sembilan dan kuncu-kuncunya dalam AJK Masjid. Yang berbahagia Cik Abdul Aziz, Cik Ahmad, Tauke Rut 69, macam keluarga 69 juga. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, haji-haji, hajah-hajah, tuan-tuan puan-puan, hadirin-hadirat yang Allah telah permudahkan datang ke masjid yang ialah luar biasa hebat ni. Bukan sebarang ikan, sembilang. Sembilang ya. Jangan ya. Ikan lain dua duri, dia tiga, jangan ya. So tahniah ya kepada pihak penganjur Rut 69 dan pihak masjid yang dapat mengadakan program ini. Syukurlah ya. Dan nampak gaya mungkin inilah dia. Biasanya pun macam inilah waktu maghrib dan subuh sama macam ni kan, lebih kurang ya. Memang penuh. Alhamdulillah, syukur, hebat ya. So nampak gaya kenapa besarkan lagi masjid ni. Tak cukup ni. Ya. Ni belum kaya lagi ni. Ni belum kaya. Syukur, tahniah. Alhamdulillah. Baik. So saya diberi masa cuma sehingga pukul 12 malam. Kata Ustaz Dato' Alim ni jangan sampai lebih 12 malam. Saya kata 11.30 cukuplah ya. Itu lawak. Jangan katalah. Jangan kata ya Allah menyesal main ni ya. Takkan pukul 11 kot ya. Tak apalah, lebih kurang lah. Tengok saya nampak seorang dua tidak aja, saya pun kata okey, good night ya. So janganlah tidak awal-awal ya. Untuk orang belakang tu, kalau tak perasan kan, tak nampak sangat kan, bayangkan Fatah Amin macam tu wajah penceramah ya. Lebih kurang lah, lebih kurang orang belakang ya. Siapa mengata saya terdapat pahala, so mengatalah, tak apa. Baik, maudhu' yang telah diamanahkan untuk saya berbicara ya, topik yang sangat sensitif, bagaimana menangani atau mendidik anak-anak yang degil. Ikut kajian yang tidak rasmi, jangan quote ya. Untuk kajian tidak rasmi dia kata, kalau fizikal anak ataupun penampilan seorang anak ikut sifat ayahnya ya, kebijaksanaan dan kedegilan anak-anak ikut perangai maknya. Ikut kajian yang tidak rasmi. So kalau anak ketegak, memang mak dia ketegak. Faham mak? Sebab guru pertama dan utama ialah ummi. Nabi cakap ya, Nabi yang sebut guru pertama dan utama adalah ibu. Jadi ibu sangat-sangat penting dalam membentuk anak-anak. Tapi ayah tak boleh lepas tangan. Ayah yang bertanggungjawab, dan bila anak tak betul, ayah yang akan tanggung dosa, bukan mak ya, ayah. Kalau anak tak semayang, anak tak solat, anak buat silap, anak tak tutup aurat, ayah. Bukan mak ya, bukan mak yang akan tanggung dosa, ayah yang akan dapat. Bukan tanggung dosa lah, ayah dapat dosa. Anak yang sudah balik akan tanggung dosanya sendiri. Okey. So saya orang sains yang belajar psikologi, yang tak pernah belajar agama secara formal ya. So saya akan bercakap dari kacamata psikologi, dan of course lah orang sains ni yang belajar sedikit-sedikit agama akan cuba ya menerapkan apakah nas-nas ataupun fakta-fakta yang berdasarkan Islam ya, berdasarkan kitab hadis dan sunnah dan Quran, untuk menguatkan hujah ya, ataupun bagaimana kita nak didik anak-anak yang degil. Baik. So ni lagi satu pengumuman. Ni untuk dilelong kita ni. Minta alih kereta MRV WSG, orang wilayah ni, WSG 3175 ya, ada ganggu sikit lalu lintas, minta maaf tuan ya. So pemunya kereta WSG 3175 ni hari Selasa, hari Sabtu, besok ada race, so 3175
Itu lawak bodoh. Jangan kata ya Allah dia bagi nombor ekor pula. Astaghfirullahalazim. Tak tahu pasal apa saya lagu ni dia tengok Datuk Alim punya pasal ni. So tuan-tuan puan-puan, jom kita mulai ya. So bila disebut oleh semua orang ya, semua ustaz, ustazah ya, semua orang selalu cuba kat kita, barang siapa yang bersyukur Allah tambah-tambah nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu semua dah tahu, tapi malam ni kalau boleh kita nak terapkan ya isu kita ni, perbincangan kita ni, bagaimana didik anak-anak kita dengan isu kesyukuran. Sebab kalau mak bapak bersyukur, anak-anak bersyukur, insya-Allah kebanyakan masalah yang berkait rapat dengan kedegilan ya ataupun ketegak anak-anak ni semua, kesilapan, salah laku akan dapat dihindarkan. Tapi persoalannya tuan-puan dan saya dan kebanyakan kita ni tidak bersyukur. Saya berani menegaskan ya dengan tak takut mana-mana pihak pun ya, anda dan saya tak masuk golongan yang bersyukur. Anda dan saya belum bersyukur. Kenapa berani sangat cakap lagu tu? Sebab Allah berfirman ya, sebab Allah berfirman macam mana? Surah As-Sabah ayat 13, wa qalilum min ibadiy syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Takut-takut tuan-puan dan saya yang perasan kita dah bersyukur sebenarnya belum bersyukur. Hence we have all the problems that come to our life ya. So from time to time I speak English, not to make you understand, just to show off that I can speak English. Oh, ada yang faham, ada yang faham. Lawaklah sikit, nyampah lah benda depan ni, serius sangat ya. Okey, jadi jom kita mulakan dengan bersyukurlah ya. Bila ayahnya bersyukur, mak bersyukur, anak-anak dididik bersyukur, masya-Allah ya. Bila kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat, nikmat kasih sayang, nikmat apa nama kata orang tu, iman, nikmat akhlak, nikmat apa-apa nama perhubungan yang bagus. So banyak nikmat akan Allah berikan kalau anda dan saya bersyukur. Persoalan asas ialah bagaimana kita nak mencapai tahap kesyukuran ini ya. Nanti kita akan terangkan. Saya orang sains, jadi kita akan buat kajian secara empirical, secara yang logical, yang praktikal. Oh betul lah aku tak masuk golongan bersyukur ya, memang aku tak bersyukur. Sebab okey, jangan buang masa. Orang bersyukur ada 4-5 sifat. Sifat pertama ialah patuh perintah Allah. So solat tak pernah tinggal, solat 5 waktu on time, solat sunat diperbanyakkan, solat tahajud kerap buat, solat duha banyak, hampir selalu buat ataupun jarang tinggal ya. So mudah-mudahan anda dan saya masuk golongan yang bersyukur. Nombor 1, orang bersyukur sentiasa jaga ibadah, dan ibadah yang paling penting untuk kita ambil kira, sebab as-salatu imaduddin ialah solat 5 waktu. Cek. So semua orang kata alhamdulillah aku dah solat. Okey, lulus. Sebab saya datang hari ini bukan nak menilai siapa-siapa. Saya tak akan menilai siapa-siapa, sebab kita, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, hisap diri kamu sebelum kamu dihisap oleh Allah di padang mahsyar. So kita kena hisap diri kita, cek diri kita. Saya tak layak untuk menghisap ataupun menilai orang lain. No, saya tidak akan membuat penilaian sebab saya pun tak sempurna. Banyak kelemahan, banyak kesilapan, dan mungkin belum bersyukur pun. Macam mana orang yang macam ini nak menilai orang lain? No, saya tidak akan menilai orang lain. Saya cuma mampu menilai diri saya. Dan saya minta tuan-puan ya, hadirin hadirat dalam rumah Allah ini, jom kita nilai diri kita. Adakah anda dan saya orang bersyukur? Dan ini asas untuk mendidik rumah tangga yang dirahmati dan anak-anak yang insya-Allah terhindar daripada kedegilan yang melampau. Kedegilan yang ada sebab pun ada kehebatan. Oman tu sedegil-degil orang, sejahat-jahat orang pun sebelum beriman, tapi sudah beriman, masya-Allah ya. Okey, orang bersyukur patuh perintah Allah. Yang kedua, orang bersyukur buat apa pun terbaik. Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Cek, adakah tuan-puan dan saya buat apa pun terbaik? Contohlah, direct to the point ya, tak ada masa ya, tak nak buang masa. Diberitakan oleh orang alim, semua orang beritahu kita, tidur itu ibarat mati sementara. Mati itu ibarat tidur yang kekal. Semalam kebetulan pukul 2 petang kurang lebih, bira saya, abang ipar saya, bira saya, the only one yang masih hidup, meninggal dunia pada umur 81 tahun. So saya dah tak ada abang ipar, semua sudah meninggal dunia ya. So saya sempatlah ke Johor Bahru malam tadi. Daripada Johor Bahru pukul 11 malam, patah balik ke Bangi pukul 2 sampai.
dapat tidur sebentar, and then sampailah ke Penang hari ini. Syukur ya. So masih panjang umur. Asbab amanah saya datang, kalau tidak masih di Johor Bahru. So yang kedua, kita kena ingat bahawa tidur itu ibarat mati sementara. Sebenarnya orang Islam bangun tidur dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Okey, semua orang cek diri masing-masing ya. Saya cek diri saya. Kalau tidur itu ibarat mati, sampai kita disuruh berdoa oleh Nabi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Berapa orang yang sebelum mati malam tadi, mati min tidur, malam tadi berapa orang yang sebelum mati dia solat taubat. Orang kalau nak tahu dia dah tahu dia nak mati pukul 12, dia akan solat taubat. Itu orang yang tak sombong lah. Berapa orang tuan-puan, jangan angkat tangan, jangan geleng kepala, jangan angguk, just ya, aku malam tadi syukur dapat solat taubat. Berapa orang yang tetap malam sebelum tidur dia solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati. Dia dah tahu nak mati pukul 12, pukul 11, pukul 1. Takkanlah sombong sangat ya. Alah, dia dah tua, bolehlah cakap dengan mari aku 60, takkanlah nak mati ya. Mati tak tunggu tua, mati tak tunggu aksiden, mati tak tunggu kena bakar, mati tak tunggu sakit, mati tak tunggu sebab-sebab tertentu. Mati sampai bila Allah kata dah sampai. So baby pun meninggal dunia, pula baby usang, baby purba macam ni semua baby antik yang memang dah patut mati pun sebenarnya. Itu gurau sikit ya. Sebab mati itu satu benda yang benar dan jangan takut mati ya, insyaallah ya. Okey, so cek orang yang bersyukur buat apa pun terbaik. Contohnya tiap malam sebelum tidur dia solat taubat. Cek dah buat belum? Dia akan istighfar 100 kali. Nabi istighfar 70 hingga 100 kali, kita 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekali sebut astaghfirullahalazim, gugur satu titik hitam, satu dosa mudah-mudahan gugur daripada kalbu kita, dan kalbu kita akan bersih sebab solat taubat, istighfar. Dan dia dah nak mati pukul 12, dia maafkan semua orang supaya orang maafkan dia. Apa yang kita beri kita dapat balik. What goes round comes round. So berapa orang malam tadi selepas solat Isya dia solat taubat, and then dia istighfar 100 kali, dia maafkan semua orang. Kalau sudah berumah tangga, bermaaf-maafan dengan pasangannya, dia tutup amalan tiap malam dengan witir. Cek, saya cek diri saya saja, siapa yang malam tadi sempat witir? Nabi bersabda, tutuplah amalan kamu setiap malam dengan witir, untuk membalut amalan-amalan kita untuk dapat diserahkan kepada Allah dengan cara yang paling cantik. Dan ikut survei saya seluruh Malaysia, saya survei tanya, adalah 1-2% orang Islam di Malaysia yang solat witir tiap malam di luar Ramadan. Dia tunggu tarawih. Tak ada tarawih, mana ada witir? Ni mazhab mana ni? Mazhab baru ke? Ada ke witir dalam Zulhijjah? Ni Muharram ada witir. Gila betul Fadilah Kamsah. Cek balik. Imam Syafi'i suruh kita witir tiap malam. Hambali, Maliki, Hanafi, 4 mazhab besar suruh witir. So cek balik, jangan angkat tangan. Berapa orang yang sempat witir malam tadi? Terutamanya Datuk Alim. Sebab dia kan musi. Kita tengok imam dulu lah. Baik, Datuk Alim dah tak ada. Okey, gurau juga. Okey, cek. Kita baringkan jenazah dalam liang lahat, miring ke mana? Miring ke kiri ke kanan ke telentang? Miring ke kanan. So tidur yang paling betul, kata Nabi, amalan Nabi, kata pakar sains, saya orang sains, tidur yang paling baik, yang paling sihat, yang paling efisien ialah tidur miring ke kanan. So malam ni semua orang semua orang, mak-mak ingatkan bapak-bapak, bapak-bapak ingatkan anak-anak, semua orang tidur miring ke kanan. Barang siapa tidur miring kanan dengan niat amalkan sunnah, maka setiap saat dia tidur dapat pahala. Masya Allah, tidur yang bermutu. Setiap saat tidur telentang boleh tak? Boleh, harus, hukumnya harus. Dapat pahala tak? Nahi, tak dapat pahala. Pahala tidur tak dapat lah. Pahala tidur tak dapat. Ya, dapatlah rehat. So tidur telentang. 60% orang Malaysia tidur telentang, kajian saya. 30% miring ke kanan. Why not malam ni semua orang, anda dan saya, tidur miring ke kanan. Jadi dalam satu ceramah yang saya lakukan adalah seorang pemuda tanya, dia baru kahwin 3 minggu. Tuan Haji, saya dipanggil Haji, semua orang panggil saya Haji. Kami baru nikah 3 minggu, kalau duduk miring kanan, tengok bumper je, takkan jadi di. Nampak bumper je Ji. Yang faham, yang tak faham belum cukup umur, tak apa. Ya, jangan bercakap tanya.
mak bumper apa, mak bumper apa, mak. Kau jangan sibuk. So saya kata kat budak ni, tuan, apa saya kata tadi? Yang saya habaq tadi, bila nak tidur mengiring ke kanan, sebelum tidur hang mengiring ke mana, lagu mana, tak apa. Dah siap kegiatan bersamamu, bolehlah mengiring ke kanan. Faham? Faham. Let's do it malam ni. Nampak? Malam ni semua orang solat taubat. Asbab kita bersama. Bukan sebab Filah Kamsah cakap, dah. Sebab ya, tidur ibarat mati. Aku sombong ya. Siapakah orang yang sombong? Orang yang lupa berdoa, kurang berdoa, tidak berdoa. So kita solat taubat tetap malam. Sebab nak jadi orang yang bersyukur. Ya, sebab tidur ibarat mati. Aku nak bertaubat belum mati, istighfar 100 kali, bermaaf-maafan suami isteri. Tolong. Wahai orang perempuan, sabda Nabi, orang perempuan yang jaga solat 5 waktu, beres. Yang jaga Ramadan dengan sempurna, siap. Yang jaga kehormatan, insya-Allah. Yang dapat kampunan dan redha suami kamu, 4 syarat. Mari masuk syurgaku, dari mana pintu kau ndak? Jelas, dah biasa dengar. Tapi persoalannya, kenapa Nabi pula dalam Isra Mi'raj mengatakan, oh aku lihat dalam neraka, kebanyakan neraka adalah orang perempuan. Di mana silapnya? Jaga solat dah, jaga Ramadan sudah, jaga kehormatan baik. Kenapa orang perempuan ramai dalam, orang lelaki ni baik-baik sangat ke? Nampak macam dah juga, tak baik juga. Nampak baik sangat kawan jantan ni? Dah. Ya, tapi kenapa tak ramai dalam neraka? Sebab syurga laki-laki di bawah telapak kaki ibu. Dan bila ibu maafkan laki-laki yang jahat-jahat ni, jahat-jahat ni, maka insya-Allah kita masuk syurga. Nampak? So para ibu yang saya kasih, maafkan semua anak, dan para suami yang saya hormati. Sekarang lah ni, maafkan isteri anda. Kalau ada dua-dua, tiga-tiga lah maafkan lah ni. Cik Aziz, start. Cik Aziz, start. Route 69 ya. Aduh, inilah dia orang yang rasa dia bersyukur. Aku dah bersyukur dah. Allah, betul juga aku solat taubat jarang ya. Solat witir, alamak, sejak puasa lah aku tinggal dah ya. Aku maaf, dia tak maaf, minta maaf, takkan aku nak maafkan. Ish, cerita maco, takkanlah kata maaf kalau tak minta maaf. Come on, orang yang hebat memberi maaf belum diminta, dan meminta maaf walau tidak berdosa. Wow, okey ya, nampak? Patutlah wa qalilu min ibadiyas syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Bila mak bapak tak bersyukur, anak tak bersyukur, jangan tanya pasal apa anakku ketegak ni, pasal apa anakku degil, pasal apa, jangan tanya ya. Apa kata para ulama, selalu kita dengar kan, kau WhatsApp dah viral, barang siapa nak memperbaiki hidupnya, perbaikilah solatnya. Barang siapa nak memperbaiki hidupnya, baikilah solatnya. Artinya solat fardu dijaga, dan solat-solat rawatib, qobliyah, ba'diyah tidak pernah ditinggal. Sebab di akhir zaman, lani akhir zaman, solat tuan-puan dan solat saya tak berapa khusyuk. Sangat sukar untuk khusyuk. You faham, saya faham. Ya, jadi minta maaf tuan-puan ya, solat anda, solat saya tak cantik. Jadi cantikkan dengan rawatib, qobliyah, ba'diyah, jangan tinggal. No matter what, jangan tinggal. Tolong. Ini asas-asas ya, untuk kita pergi ke arah membentuk kesyukuran. Semua kita ni belum sempurna, tuan-puan dan saya belum sempurna. Jadi jangan terperanjat kalau anak-anak kita degil. Sebab ni kata ulama, anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapa. Anak-anak sentiasa tengok perangai mak bapa. Anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapa, tapi anak-anak akan ikut tindakan mak bapa. Itu kata orang kita lah, orang tua-tua. Kata orang Cina, peribahasa Cina, apa saya dengar saya lupa. Jadi mak cakap, bapak cakap, anak lupa. Apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat. Jadi tindak tanduk mak bapa akan diperhati oleh anak-anak, dan mereka akan mengikut, sedar tak sedar. Tanpa sedar atau tak sedar, anak-anak akan ikut perangai mak bapaknya. Mak bapak bekerja dengan ikhlas kat tempat kerja, anak-anak tak nampak, tapi Allah jadikan anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Asbab mak bapaknya kerja rajin dengan hebat, asbab rezeki yang mak bapak bawa ke rumah berkat, halalan thayyibah. Nampak tak? Jadi kalau mak bapak memonteng, mengular, menganakonda, mengular sawa ya, menggadget-gadget kat tempat kerja pun nasib bergadget-gadget aja, bergadget-gadget ya, itu mencuri masa tu, anak tak nampak. Tapi rezeki yang dibawa balik ke rumah tak berapa cantik kesannya. Ini kata ulama ya,
anak kurang ajar, anak terlibat dengan benda yang tak elok, anak jadi degil, anak jadi ketegak yang tak menentu, yang tak bertempat, and so on and so forth. Nampak? Jadi anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapa. Boleh kena cakap, tapi tak boleh cakap nasihat, tapi kena nasihat dengan cara yang betul, ya. Kalau cakap dengan betul, kata Nabi, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Nak cakap kepada manusia itu kena tahu situasi, kondisi, latar belakang situasinya dengan cara yang hikmah, barulah sampai. Kalau tidak, sia-sia. Nanti saya akan terangkan macam mana mak bapak kena tegur anak dengan cara yang dengan izin Allah akan menyentuh hati mereka untuk menjadi lebih baik, kurang degil, dan seterusnya menjadi anak yang soleh-soleh, insya-Allah. Walaupun anak-anak saya juga ya mencabar, semua anak ada masalah masing-masing, ya, sebab iman itu tidak dapat diwarisi. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan, itu baru contoh-contoh, ya. Ya. So orang yang bersyukur bangun tidur mesti senyum sebab dia masih hidup, dia bersyukur dia masih hidup. Orang bersyukur bangun tidur terus senyum. Dan pakar psikologi dunia telah buat kajian, barang siapa yang senyum waktu pagi bangun tidur, maka insya-Allah sepanjang hari jadi positif. One positive thought in the morning will make your whole day positive dengan izin Allah. So, itu sebab di mana-mana saya bercakap, saya kata, jom tuan-puan, adik-adik, anak, para peserta kursus saya, bangun tidur mesti dengan senyuman. Angkat tangan senyum, bangun tidur terus alhamdulillah sambil senyum, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wal insyur. Betul baca doa yang Nabi ajar, doa waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kan doa yang Nabi suruh baca tu kan, ya Allah berikan aku ilmu yang baik, rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang kau terima. Dan tak boleh bahasa Arab, bahasa Jawa boleh. Orang Penang kan cakap Jawa, ya. Buat lawak pun tak faham, benci, ya. Cakap bahasa apa pun Allah faham, cakaplah, jangan habis ini macam mana aku tak faham bahasa Arab, macam mana doa? Doa dalam bahasa yang kita faham. Minta sungguh-sungguh, kecilkan diri kita ni, ya. Rasa kecil sampai mengembang bulu roma, insya-Allah makbul. Okey. Nampak? Tidur tak betul, bangun tidur tak betul. Barang siapa masuk bilik air dengan kaki kiri, otak kanannya akan terangsang. Otak kanan ni otak iman. Otak iman, otak kanan ni otak iman. Jadi kalau masuk bilik air kaki kiri, sunnah Nabi, maka otak kanan akan terangsang. Kalau semua mak bapak dan anak-anak masuk bilik air dengan sedar masuk kaki kiri, dan ikut survey saya, ramai orang tahu masuk bilik air kaki kiri, keluar bilik air kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Tahu, tapi perasan tak? Semua orang perasan tak dengan sengaja? Tapi masuk masjid saya yakin semua orang perasan. Ya, dengan baca bismillah, ya, batu macam mana doa masuk masjid, dia kena masuk masjid baru ingat lah, ni dah masjid tak ingat dah. Ya, so masuk masjid dengan doa kaki kanan. So masuk bilik air kaki kiri, otak kanan otak iman, otak kreatif, otak warna-warni. Ni otak ni yang menyebabkan anak jadi degil, ketegak semacam, pandai buat benda yang meragam, yang di luar logik. Ini otak kanan. Otak kiri ni otak logik, otak fakta, otak ilmu, otak hitam putih, otak undang-undang. Nak ikut undang, otak kiri kena berfungsi. Allah punya kuasa. Jadi masuk bilik air dengan kaki kiri dengan sedar, merangsang otak iman. Keluar bilik air dengan kaki kanan, merangsang otak logik, menyebabkan anak-anak dan mak bapaknya jadi logikal, seimbang, mudah ikut peraturan, tak degil, tak melanggar peraturan dan sebagainya. Nampak dah? Jadi cantiknya Islam ini, dia merangsang otak kanan, otak kiri, dan ada dia punya hikmah-hikmah yang tersembunyi. Jadi bukan sia-sia. Jadi bila saya survey, maaf ya, saya survey peserta kursus saya seluruh negara, berapa orang yang perasan ni orang dewasa ni, eksekutif, baru 2 hari lepas sekumpulan saya tak sebut di mana lah, eksekutif, you perasan tak kaki apa yang masuk bilik? Tak perasan. Ni orang umur 30-an, graduate, eksekutif, you perasan tak? Tak perasan. Daripada 100 yang saya tanya, yang perasan ada dalam 10-15%. Yang lain tak perasan. So hari ini tuan-puan dan saya, jom kita perasan apa yang kita buat. Setiap apa yang kita buat dengan sungguh-sungguh, barulah kita mudah-mudahan dalam proses nak jadi orang bersyukur. Ingat, bila mak bapak bersyukur, anak-anak bersyukur, maka masalah kedegilan, kurang sopan, kurang ajar, masalah-masalah berontak dan sebagainya akan dapat dikurangkan langkah demi langkah. Okey. Satu lagi sebelum kita pindah topik, ya. Sebab saya terus akan pergi kepada apa akan
jadi kalau anak kita degil apa nak buat? Itu yang penting sangat ya. Itu yang sampai dalam pukul, kan dalam pukul 10.30 saya start, dalam pukul 12 habislah topik tu. Ingat kita terus buat qiyamul lail menimam, kita buat qiyamul lail malam ni lah. Besok pun cuti kan. Sempena awal Muharram 1439. Allahu Akbar. So ikut kajian sains, kalau ada doktor-doktor di sini boleh mengesahkan, barang siapa yang makan buah-buahan sebelum sarapan, barang siapa belum makan buah-buahan sebelum makan tengah hari, makan petang, jangan makan malam ya, seeloknya makan petang ya, sebab Nabi suruh kita makan petang, makan sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib, kecuali Ramadan kita makan bila masuk maghrib ya. So kita disuruh makan sebelum matahari terbenam. Barang siapa makan buah-buahan sebelum makan sarapan, makan tengah hari, makan petang, badannya akan jadi alkaline, alkali, pH 7.5 ke atas lah ya, 7 ke atas ya. Bila badan kita alkali, dengan izin Allah, satu penyakit pun tak boleh singgah ke badan kita, termasuklah sakit-sakit rohani, dengan izin Allah. Guru saya pesan kat saya, ulama-ulama pesan kat saya, Muhammad Fadilah, semua masalah fizikal bermula dengan sakit rohani. Sakit hatinya, sakit jiwanya, maka fizikal sakit ya, sebab seketul daging rohani di situ. Seketul daging kalau kotor, satu badan sengsara. Kalau hati kotor, satu badan akan sakit. So hati kotor mean rohani yang kotor ya. Kita azan dulu ke sambung terus? Azan dulu ke sambung? Okey, baik ya. Kena minta izin. Itu jadi saya tak dianggap anak yang degil. Tengok dah masuk waktu pun digasaknya apa punya bangsa bila kamsa ni. Saya bangsa Jawa, kira okey lah ya. Alright, baik ya. So mak, ni dia mak, tolong pastikan anak-anak kita sarapan makan buah dulu. Tak kisah buah apa, buah pisang ke musang king ke ya, tak kisah apa-apa ya, apa-apa buah-buahan yang bermusim. Dah musim dengar durian balik pulau yang terbaik ya, kata Haji Alim, saya cuma kecuali Leo je lah, tak dapat rasa kan. So tolong ya mak, pastikan anak-anak makan sarapan. Tetapi ini saya lupa nak cakap, sebelum anak-anak dapat dididik untuk jadi anak yang soleh-soleh dan tidak degil, mak bapak kena didik diri dan berubah supaya tidak degil. Sebelum mak bapak berubah, jangan sibuk anak-anak nak diubah. Sebelum mak bapak berubah, jangan sibuk nak suruh anak-anak berubah. Sebab pesan guru saya, Allahyarham Ustaz Harundin, pesan kat kami anak muridnya, dia kata apa? Barang siapa berubah dalaman dan luaran, diubah hatinya, diubah pemikirannya, diubah tindak tanduknya dengan istiqamah, maka Allah akan ubah keluarganya, anak-anaknya, jiran-jirannya, dan semua manusia dan makhluk di sekitarnya. Barang siapa berubah luar dan dalam, hatinya diubah, kepalanya diubah, maksudnya cara berfikir, tindak tanduknya diubah, amalan ibadahnya dipertingkatkan, dia berubah dengan istiqamah, dan sesuatu perangai terbentuk ataupun satu tabiat terbentuk selepas kita amalkan selama 40 hari. A new habit is formed in 40 days. Bila kita amalkan selama 40 hari, InsyaAllah akan jadi tabiat, insyaAllah ya. Sampai Nabi bersabda, barang siapa yang taat kepada Allah selama 40 hari, maka Allah akan memberikan hikmah dalam hatinya melalui lidahnya. Hadis riwayat Abu Naim sahih ya. So dan Abu Dawud. So mudah-mudahan kita amalkan satu perubahan yang baik itu. Ini ambil kesempatan Ma'al Hijrah ya, 1 Muharram 1439 ini sebagai asbab kita berubah tiap-tiap hari, tak tunggu bila-bila masa tarikh tertentu. Tapi why not, sementara kita ada tahun baru, kita jadikan sebagai asas untuk perubahan yang lebih drastik, lebih besar dan lebih bermakna. Mana tahu 1439 Hijri ini tahun terakhir anda dan saya di atas muka bumi ini. Jangan kita perasan dia dah 60 lebih, bolehlah saya dah 66 tahun, nampak je handsome, dah bangka sangat ya. So ramai sangat orang kata saya macam Fatah Amin ada, macam Aaron Aziz ada. Saya tak perasan, tapi saya tengok cermin memang ada iras-iras ya. Siapa mengata saya dapat pahala, katalah mam, Okey, alright, baik. So mulai besok ya, mulai esok tolong sarapan makan buah. Okey,
Cukuplah tu. Ya, so sekarang kita terus pergi topik ketukar kepada sebelum kita dikatakan saya dah ucap terima kasih pada Route 69 dan Masjid Sembilang. Ni gambar yang ada dalam Facebook saya tengok, cantik ya, cantik lagi masjid ni. Ni gambar lama lah. Lepas tu ni ada satu lagi yang saya ni macam orang Penang juga, dia suaminya macam mamak Penang tapi bukan senang nak dia. So mudah-mudahan hari ini semua mak ayah jangan lupa baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tolong baca doa ini tiap hari, dan jangan lupa baca doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ni antara doa yang sangat simple yang mak ayah kena baca tiap hari untuk dapat anak-anak yang soleh soleha, yang insya-Allah tak terjebak dengan amalan-amalan kedegilan yang melampau. Degil ada hebatnya kalau bertempat, tapi kedegilan yang melampau yang tak kena tempat memang membawa petaka yang negatif. So tanya mak bapak, yang ni yang saya sebut sejak awal-awal tadi. This is what worries me a lot. Wa qalilu min ibadiy syakur. As-Sabah ayat 13. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Okey. Baik. Dan Nabi berpesan, hadis banyak ada alami, orang yang 2 hari berturut-turut tak berubah pasti gagal. Dan saya ulang tadi, saya dah sebut tadi, mak ayah wajib berubah dahulu sebelum mengharapkan anak-anak berubah, untuk jadi anak-anak yang soleh soleha dan terhindar daripada amalan-amalan yang dianggap degil dan sebagainya. So mak ayah kena berubah dulu. Kita sebagai imam, kepemimpinan melalui teladan. Dan saya suka kata Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya oleh para sahabat, wahai Ummul Mukminin, bilakah masanya Allah kata kita jahat? Dan Aisyah menjawab, kita akan dianggap jahat oleh Allah bila kita perasan, kita rasa kita dah baik. So tuan-puan termasuk semualah, imam ke, Bilal ke, Faidah Kamsah termasuk, janganlah kita, anda dan saya perasan kita dah baik. Kalau anda dan saya, alhamdulillah aku dah memang ahli masjid, aku sembahyang 5 waktu, aku alhamdulillah. Jangan terpedaya dengan bisikan setan. Barang siapa sangka dia dah baik, dia dah jahat dari kacamata Allah. Sebab dah mula riak, ujub, dan aku okey apa nak ubah? Orang yang 2 hari tak berubah gagal, kata Nabi. So jangan sangka anda dan saya sudah okey. Bak kata orang putih, all of us parents and children, we are work in progress. Kita ni ibarat kerja yang belum sempurna, bangunan yang belum sempurna. Jadi kita masih dalam proses nak sempurnakan diri kita sampai kita mati. Dah mati baru imam tanya pada jamaah, wahai para jamaah, bagaimana pandangan terhadap ini mayat? Jawabnya baik. Ditanya 3 kali, imam pun dengar tak dengar je tanya, bagaimana pandangan terhadap jenazah? Baik. Tahu tak tahu, kenal tak kenal, kita akan jawab baik. Sebab bila ramai orang kata kita baik, maka Allah kata kita baik. Bila sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bilakah masanya kita tahu yang Allah kata kita baik? Macam mana nak tahu Allah kata kita baik? Sahabat bertanya pada Nabi. Nabi menjawab, Allah akan kata kita baik kalau ramai orang kata kita baik. Itu sebabnya kita kena sentiasa pesan memesan, didik mendidik. Jangan sekali menuduh, jangan sekali mengata, jangan mengkritik, mengkomen. Sahaja boleh komen, boleh kritik untuk membangun, tapi di samping kita menegur, tolong doakan, tolong pesan, tolong didik. Dan kata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa nak tunggu dirinya sempurna baru nak berdakwah, maka tak ramai orang yang layak berdakwah. Tak ramai, mungkin hampir tak ada. Mana ada orang yang sempurna? Kalau dari Nabi SAW, mana ada yang maksum? So kita kena perbaiki diri dan ajak orang lain sama-sama jadi baik. Okey. Dan ini pun saya terkesima dengan kata-kata ini. Allah lebih suka kepada hamba-Nya yang mengaku, aku ni banyak dosa ya Allah, aku ni pendosa ya Allah. Bagus. Kita sedar kita banyak dosa dan bertaubat, berbanding orang yang alhamdulillah, aku takat ni aku rasa-rasa aku tak banyak dosa lah. Sembahyang penuh, puasa okey, masjid pun 5 kali, aku pun memang pengusi masjid okey. Ni bukannya Datuk Amin, Datuk lain, masjid lain. Kau jangan pula kata dia tibai Datuk Alim pula.
Dah, ya, okey. So jangan tuan-puan dan saya perasan kita dah baik, ya, dan orang yang rasa dia berdosa lebih baik, lebih mulia, ya, rasa berdosa dan bertaubatlah berbanding orang yang rasa dia dah baik, dia dah alim dan sebagainya, ya. Okey. So sebenarnya untuk sampai pukul 12 malam dia punya rangkanya ialah satu, jika anak kita degil apa nak buat. Itu gambar cucu saya, dia tak degil tapi atuk dia mungkin, ya. Nah, ya. Dia jika anak kita degil, what to do? Nombor 1. Nombor 2, ini bukan melambangkan orang Pulau Pinang, bukan Seberang Jaya, bukan Pematang Pauh pun bukan. Okey, undang-undang minda dan hijrah diri. Bagaimana mak ayah kena faham apa berlaku proses-proses dalam kepala anak bila mak bapak memberi nasihat. Saya akan berikan sikit aja tip. Dengan tip itu insya-Allah kita akan berubah cara bercakap, cara memberi arahan, cara memberi nasihat akan berubah dengan izin Allah dan lebih berkesan insya-Allah. Nombor 2. Nombor 3 kita akan bincang, inilah dia petua mendidik anak menjadi cemerlang. Saya akan bagi, tak apa, saya akan masukkan dalam internet nanti, boleh Google lah, ya. Memang ada semua maklumat ni kalau tak sempat pun malam ni, sebab nak sampai pukul 1, ya, nak sambung ke Qiyamul Lail pun tak habis, ya. Dan of course saya suka kongsi, ya, doa-doa kecemerlangan, doa-doa yang boleh kita kongsi untuk kita amalkan kalau belum amalkan. Okey, ya. So ni 2 orang cucu saya. So yang adik tu suka sangat ke abang-abang buat donor. Memang biasalah orang jantan macho, ya. So tema program kita ialah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal akan dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Barang siapa telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Jadi kalau tuan-puan dan saya, mak bapak dan hadirin-hadirat, kita belum kenal siapa kita yang sebenar, jadi macam mana kita nak mengenal Allah, macam mana kita nak mendidik anak-anak jadi anak-anak yang soleh-solehah dan tidak degil. Isu kita masih mendidik anak-anak degil, ya. Dan kebetulan saya ada menulis lah 4-5 tahun yang lepas, menangani anak biadab. Saya tak nak title tu, saya tak suka. Tapi Telaga Biru, Ustaz Datuk Dr. Zahazan baru balik dari Mekah, ya. So dia kata tak apa Ji, kita buat menangani anak biadab, anak yang kurang ajar. So saya pun menulis bersama beliau buku menangani anak biadab, punca-punca kaedah doa-doa, ya, adalah saya tulis. So ni sebagai panduan lah, ya. So adalah benda ni. Saya tak dapat apa-apa royalty di sini, tak ada, ya. Tapi memang suka untuk menghebah-hebahkan, mana tahu jadi sebab yang akan tolong kita kat kubur nanti, doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat, yang kita ajarkan, hebahkan, yang diamalkan oleh orang yang hidup. Okey, baik. Ini yang saya sebut 4 kali dah. So ni kali kelima. Mak bapak wajib berubah sebelum sibuk menyuruh anak-anak berubah. So mak bapak kena berubah. So mak bapak, semua bapak malam ni masuk rumah ikut sunnah Nabi. Nabi bersabda, barang siapa masuk rumah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Barang siapa masuk rumah dengan bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah sampai akhir surah, senyum dan assalamualaikum, masuk kaki kanan, apa jadi? Nabi memberi pengesahan, jaminan penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar daripada kefakiran, kemiskinan. Miskin apa? Miskin harta benda, miskin iman, miskin akhlak, miskin kasih sayang. So barang siapa masuk rumah dengan bismillah, ni hadis sahih, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai habis, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Dah buat. Cucu saya suka dengan lagu Hang pi mana cucu saya cukup suka lagu. Saya pun ingat itu je, hang pi mana, itu je. Ingat orang Penang tu, ingat orang Seberang Jaya yang buat lagu tu lah. Hang pi mana, pi masjid. Pi masjid bagus, tapi nak masuk rumah everybody, semua lelaki ataupun yang yakin dia lelaki. Itu sindiran pedas tu. Tolong semua orang, yang paling wajib untuk buat selepas cakap ni siapa? Fadilah Kamsah. Sebab ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun,
kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar dosanya orang cakap tapi tak buat. So yang kena buat siapa? Pada kamsah. Senang jadi penceramah, susah kalau cakap tak sebab bikin Allah kutuk dia. Bukan Allah aja, orang pun menyampah. Lah cakap tak buat. Siapa? Orang rumah kita lah. Cakap tak buat pun. Kata peluk 3 kali, 2 kali je, tak sampai 3 kali pun. Kata peluk 10 saat, 8 saat dah lepas pun, baru tak semua 10 saat. Dia boleh kira kita peluk 10 saat, mudah-mudahan sehat dan panjang umur sampai 5 tahun. Asbab ajal maut dengan Allah. Dia kira tengok 8 saat dah lepas. Bukan takut pasal apa tu? Takut 10 saat, dia takut terlanjur sampai 10 minit. Tak faham, sudahlah, bencilah aku. Allahu Akbar. Ya, tolong ya. So let's move on. So yang saya sebut awal tadi, anak-anak tak belajar dari apa yang mak bapak cakap, tapi mereka akan belajar daripada apa yang mak bapak lakukan. So please ya mak bapak, kan mak dah habaq 10 kali dah. Ada seorang profesor saya, dia ni orang psikologi, dia kata apa? Anak-anak yang pintar kena dipesan 150 hingga 200 kali baru benar-benar faham. Anak-anaknya yang pandai, yang bijak, kena dipesan oleh mak ayah 150 hingga 200 kali baru benar-benar faham. Mula-mula saya dapat tu, takkan bengap sangat anak sampai 200 kali baru nak faham. Pada pendapat saya yang kononnya pandai ni. Tapi tengok balik, Nabi kata apa? Bila anak umur 7 tahun kena disuruh dia sembahyang, dah mula suruh dia sembahyang umur 7 tahun. Umur berapa tahun boleh rotan kalau tak solat? 10. Dari 7 tahun hingga 10 tahun berapa tahun? 3 tahun. Dalam 3 tahun berapa hari? Katalah, yalah dia 360, katalah 1000 hari lah, senang. Kan 365 kali 3 payah sangat ya. Orang Penang bukan tahu pandai sangat matematik. Sajalah lawak-lawak, takkanlah marah kot ya, takkanlah marah kat Fatah Amin ya. So 1000 hari artinya 1000 kali pesan baru boleh rotan. Nabi habaq tu, Nabi yang cakap kena 1000 hari. Nabi tak cakap 10 hari pun, Nabi kata daripada umur 7 hingga 10 tahun, dah umur 10 tahun baru boleh rotan. Saya ambil dari situ, bukan kata mana ada hadis kata 1000 hari, tak ada pun. Janganlah lawyer buruk ya, buatlah kita skill calculation ya. Jadi kada umur 7 hingga 10 tahun tu 3 tahun. 3 tahun katalah lebih kurang 1000 hari. 1000 hari lebih lah. So kena pesan tiap hari, and then dah 1000 kali pesan, tak juga solat dengan sengaja, dengan tak ada sebab, boleh rotan. Nah, jadi artinya penghayatan itu untuk dari kacamata Nabi is 3 years or 1000 times. So bila Profesor Bobby Reporter kata anak-anak yang pintar kena dinasihati 150 hingga 200 kali baru benar-benar ada penghayatan dan bertindak, jangan terperanjat, jangan terperanjat. So mak jangan lagi habaq, kan mak dah habaq 10 kali dah, 20 kali dah. Anak yang pandai, mak Faidah Kamtah kata 1000 kali mak, 1000 kali. Nah, so mak don't give up. Tapi bukan mak yang boleh mengubah anak. Mak boleh pesan, nasihat, marah, tapi yang mengubah anak ialah Allah. Therefore tiap-tiap malam mak, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikan aku orang jaga solatku, kata Nabi Ibrahim ni, dan begitu dengan zuriatku. Kenapa pula isu solat? Bila solat dah dijaga dengan sempurna, yang lain insya-Allah akan fall into place, akan jadi baik step by step. Okey. Baik, inilah masalah anda sekarang. Ni kata guru-guru saya ya. Nah, sebab saya makan nasi Arab tadi kat kedai Al-Arabi ya. Dengan ihsan Dato' Al-Amin ya, Al-Alim Al-Arabi. So semua yang kat kedai pun pakai serban comel, tapi Arab kecil-kecil je, mungkin Arab Yaman lah, tapi ataupun Arab Bangladesh yang kecil-kecil semua. So tu sebab saya pun tukar gambar terus ke gambar Arab ya. So kata guru saya, semua Muhammad Fadilah, masalah kamu sekarang disebabkan oleh, dengar kata guru saya pegang tu ya, ni dia pesan kat saya dalam 30 tahun yang lepas. Masa tu saya tengah memang remaja, memang handsome sangat masa tu ya. Masalah yang kamu hadapi Muhammad Fadilah, pertama sebab hati engkau tak bersih, hati kamu kotor. Seketul daging kalau kotor satu badan sengsara. Okey, saya terima.
betul kata Ustaz, hati saya tak betul, hati saya kotor. Nombor 2, sebab otak kamu negatif, fikiran kamu tak betul. Betul saya kata, sebab Nabi bersabda, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan atau difikirkan oleh hambanya. Hadis kursi itu, Nabi bersabda, Allah berfirman, aku bertindak seperti mana sangkaan hambaku. So apa yang kita fikir sebenarnya adalah satu doa, satu programming, satu paradigma yang boleh membangunkan atau menghancurkan anak-anak kita. So mak bapak mulai malam ni tolong pikir yang cantik-cantik, yang betul-betul, yang bersih, yang murni. So masalah kita baik dalam rumah, ke tempat kerja, masyarakat bermula dengan hati kotor, 1, 2 fikiran kotor, 3 amalan tak betul. Saya cek betul, sebab Allah berfirman, wa allaisa lil insani ila ma sa'a, sesungguhnya kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. So kalau amalan cara betul, maka insyaAllah hasilnya betul. InsyaAllah hati kena betul, kepala kena betul, amalan kena betul. Tapi tak habis di situ, sebab rupanya kadang-kadang bila saya mengkaunsul orang, mengkaunsul anak-anak remaja yang bermasalah, macam satu kes yang saya dapat, anak tu rajin pandai kat MRSM, tak sebut di mana lah, MRSM dia salah satu RMSM yang ada 36 buah MRSM. So dia ni baik, budak yang jaga solat, tapi tiba-tiba tingkatan 4 dia terus, mama saya malas, tak nak belajar, saya give up, tanpa ada sebab-sebab yang munasabah. So saya kata wow, macam mana? Saya teringat kata guru saya, mungkin ni masalah paranormal. Masalah paranormal ni masalah gangguan makhluk, masalah sihir, santau, saka, benda-benda yang kita tak nampak ya. Tapi yang kata merepek lah, jangan. Sebab kadang saya baru nak counsel orang ya, counsel wanita. 90% kes yang saya counsel sejak tahun 77 sampailah kemarin dulu ialah orang perempuan. Karena kita baru nak tanya nama bawah dia, aku benci engkau. Ni nak kejukan orang yang tidak. Takkan ni ya, muka Aaron dia boleh benci sampai menjerit-jerit. Ish, aku baru nak tanya nama, aku tak mau kau kacau dia. Udah ni paranormal lah tu. So because of that, saya kata tak boleh jadi ni. Ilmu psikologi yang saya belajar, counselling ni tak cukup. Saya pun menuntutlah dengan beberapa orang ulama ilmu rawatan Islam. Saya belajarlah dengan Allahyarham Ustaz Harudin, sebablah belajar 10 tahun. Dengan beberapa orang ulama lain saya belajar juga, sampailah sekarang masih belajar ya. So masih belajar, saya kata oh okey. Jadi mudahlah sikit kita menangani apapun masalah yang orang hadapi. Kita faham, dia ni ada gangguan, dah kita rawat gangguan, barulah kita counsel dia, barulah kesan ada impak, insya-Allah. Ni masalah paranormal. So samalah macam kemarin kat Facebook saya, anak saya umur 6 tahun, dia ni suka berhayal, dia selalu bercakap dengan orang yang makhluk yang dia tak nampak. Saya dah marah dia, tapi dia masih kata mungkin dia nampak betul. Ada seorang mak samalah ya, anak dia sejak umur 5-6 tahun dah selalu bercakap dengan kawan yang tak nampak. Tapi mak kata dia ni memang sejak kecil berhayal. Satu hari dia nak ambil PT3, nak minta doa air pendang hati kat seorang Ustaz Abdul Rashid namanya. Bukan Haji Rashid setiausaha masjid, bukan. Dia tu boleh juga baca doa, tak tahu doa pengasih kot. Minta maaf Haji Rashid. Okey, so Ustaz Rashid tengah merawat sakit, tiba-tiba budak perempuan ni, mak kat belakang ustaz tu ada makhluk mak, ada makhluk nak cekik ustaz mak. Ustaz Rashid terdengar, berapa orang yang nampak? 3 ustaz. Besar mana? Besar ustaz. Macam mana muka dia? Taring dia panjang. Okey nak ya, tengok ya, dia perhati ya. Ustaz dah mula seram. Ustaz tak nampak, dia pun baca doa, nak baca banyaknya. Ada lagi? Dah tak ada ustaz. Lega kan. Ustaz pun takut sebab budak ni nampak betul, baru mak dia. Jadi selama ni memang anak puan memang boleh nampak. Tapi kata semua guru saya, cuma jin yang boleh nampak jin. Cuma hantu yang boleh nampak hantu. So barang siapa yang pernah nampak hantu, dia sebenarnya hantu. Angkat tangan yang pernah nampak hantu. Aku nak tengok wajah hantu. Dah. Maksud saya begini, rupanya Allah punya hebatnya, kita manusia yang kasar ni, yang zahir ni, tak mampu nak tengok makhluk yang halus.
Tapi saya selepas 40 tahun belajar, Allah beri kelebihan. Memang saya nampak makhluk halus tiap malam. Saya nampak berterbangan, ya, nyamuk dan agar. Saya nampak dengan jelas. Itu kelebihan saya. 40 tahun belajar, nampak makhluk halus itu dengan jelas. Kadang saya, oh ada darah dah, ya. So rupanya kita boleh nampak makhluk halus bila kalau ada makhluk halus di mata kita. So jangan terperanjat. So saya kawan perempuan, anak perempuan saya, dia punya roommate lah, uncle, kat ujung sana ada seko uncle. Apa seko apa? Jin uncle. Hodoh, sangat hodoh uncle. You tak takut? Takut juga tapi dah biasa. Okey, sana ada seko, sana ujung sana 2 ekor lagi. Alamak, macam mana? Saya dah mula seram. Aku dah seram macam mana? Aku tak nampak, dia nampak. You seronok tak nampak benda ni? Tak nak uncle, tak nak. Kalau boleh sana. Okey, uncle boleh bantu kamu, tapi lepas ni kamu tak akan nampak lagi. Nak uncle. So saya pun terus doa sikit, kita buang makhluk kat mata dia. Buang makhluk jin kat mata dia. Okey, cuba tengok balik. Tak nampak uncle, tak nampak. Tapi saya check lah dengan leher saya. Saya kalau ada benda tu saya seram. Tengok ulur kepala, masih ada. Saya masih seram. That means ada lagi. Ya, cuma dia tak nampak sebab kita nampak jin sebab ada jin kat mata kita. So kadang-kadang anak kita ni budak baik, ya, memang sembahyang elok, tiba-tiba berubah. Rupanya berubah masa bila? Budak perempuan masa nak akil balik umur 11 12, budak lelaki masa nak akil balik umur 12 13. So anak orang ini yang kat MRSM menjadi jahat, saya suspect. Sebab dengan cerita-cerita yang lain, simptom-simptom lain, mungkin dia ada gangguan paranormal. So saya cadangkan pada ibu ini, ibu tolong bawa anak ni jumpa ustaz yang pandai merawat, tolong rawat dia dulu. And then kalau dah selesai bawa jumpa saya boleh bagi nasihat, insyaAllah counselling, ya. Okay, so masalah paranormal, masalah persekitaran, masalah kawan-kawan, ya, masalah kawan-kawan. Sebab Nabi bersabda, kamu adalah siapa kawan-kawanmu. Berkawan dengan orang baik-baik, kita akan jadi baik-baik, insyaAllah, ya. So kawan-kawan, persekitaran. Dan anak-anak akan jadi degil kalau mak ayah sentiasa bergaduh, sentiasa banyak bertengkar di rumah. Sama ada bertengkar secara jahar, secara luaran, ataupun cara dalaman, merajuk, kecil hati, silent konflik, ya, secara senyap, ya. So masalah persekitaran. Dan yang keenamnya, kadang-kadang tak ada masalah anak-anak kita ni. Dia anak yang baik, sembahyangnya bagus, hatinya okey, ya, baca Quran ada, doakan guru-gurunya, doakan kawannya, ya, zikir pun ada anak kita ni. Tetapi masih ada masalah. Mungkin sebab Allah bila kasih akan hambanya, maka hambanya akan diuji. Therefore, jadi kita kena faham dulu. Oh, anak aku ni rupanya. Jadi jangan kita terus menyalahkan anak, atau menyalahkan cikgu, atau menyalahkan pihak-pihak yang lain bila belum kita pasti apakah punca masalahnya. Nak cari ubat senang, nak tahu punca penyakit itu yang susah, ya. Okey, so itu yang kita akan bincangkan sikit-sikit. So ini kita tak ada masa, so kita terus lagi kepada kalau anak kita degil, ya, cuma saya nak pesanlah pada semua bapa-bapa, ya, termasuk utamanya Fazila Kamsah, hormati isteri. Oh, ni tak nampak, ya, tak apa. Hormati isteri kita. Hormati isteri kamu seperti kamu menghormati ibu kamu. Sebab isteri kamu adalah ibu kepada anak-anakmu. Ni yang saya nak share dengan semua orang. Hormati isteri seperti kita menghormati emak kita. Sebab isteri kita adalah emak kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, puan-puan, ya, malam ni, ya, semua orang jemaah masjid ni semua layan isteri kita macam kita melayan menghormati mak kita. Tengok apa jadi, Masya Allah, ya. Bila semua suami yang melayan isteri dengan baik, bab kata Nabi, orang yang paling baik ialah orang yang paling lemah lembut kepada keluarganya, ahlinya. Dan akulah, kata Nabi, orang yang paling lemah lembut dan sopan santun kepada ahliku. So semua para suami, bapa-bapa, terutamanya Fadila Kamsah, jom anda dan saya malam ni kita berazam, ya, malam 2 Muharram, ya, sebab 1 Muharram hari ni. So malam 2 Muharram ni kita berazam, ya Allah, hari Jumaat malam 1 ini kita berazam untuk berubah agar kita melayan isteri kita dengan cara sopan santun, supaya anak-anak mencontohi kita untuk menghormati mak ayahnya sebaik mungkin.
Dan bila anak-anak hormat mak ayah, mereka akan terhindar daripada kedegilan. Okey, itu asas baik. Dan saya nak terus pergi kepada jika anak kita degil. Ini topik yang maudhu utama. Itu bukan cucu saya, itu budak Seberang Jaya, ya. Allah, saya tengok gambar ni comel budak ni. Relax bro, dia kata, ya. Allahu Akbar, ya. So mak ayah yang saya mulakan. Tapi kena ingat, ya, sebelum kita bincang ini, kena ingat apa kata para ulama. Ulama mengatakan anak-anak yang nakal waktu kecil akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Ulama mengatakan, menegaskan. Dan bila saya buat kajian-kajian, betul. Sebab mak lebih faham, bapak-bapak faham juga, tapi mak boleh faham. Mak, anak-anak yang bijak ni mak boleh duduk diam tak mak? Anak yang pandai mak, terutamanya pusat 2-3, boleh duduk diam tak mak? Tak boleh. Sebab budak yang pandai, otaknya berfikir, berjalan, tangan berjalan, kaki berjalan. Jadi anak-anak yang pandai ini memang mischievous, memang nakal. So kalau anak kita duduk sengah, baik sangat, melani ayah kata, nakai sikit, pergi nakai sikit, jangan duduk baik sangat, nanti bengap, ya. Orang yang otaknya berjalan, maka tangannya berjalan, kaki berjalan. Itu yang conteng sana, conteng sini, gunting sana, gunting sini. Semua dah gunting, yang belum gunting langsir rumah. So dia mulalah gunting langsir rumah. So ini sebenarnya tanda-tanda mereka kreatif. Cuma kadang tidak diberikan peluang. Mak ayah sibuk dengan gadget, ataupun mak tengok cerita apa, duda idaman dara, apa mak yang mak tengok, duda oh, Pak Haji yang tengok apa, duda apa saya nampak dia punya iklannya, tak ada masa nak tengok duda. Petang tadi saya kat hotel tengok janda-janda muslimah seronok tengok. Pukul Jumaat mana kita ada masa tengok, tapi hari ni sebab kat Penang saya tengok pukul 3 ke pukul apa tadi, ya, janda muslimah, ya mak, ya janda muslimah. Ya Allah, tiga comel. Kalau janda macam itu, yang tak apa-apa duda pun boleh minat. Tak faham sudah. Okey mak ayah, ya. So kena ingat baik bahawa anak-anak yang nakal waktu kecil sebenarnya mereka bijaksana. So mak jangan sebut mereka jahat atau degil. Okey, do I leave something yang before that? Adakah saya tertinggal satu benda? Oh, belum tertinggal, ya. Okey, baik. So bila anak kita degil, mak ayah, mak bapak harus mengkaji 5-6 perkara. Pertama, mak ayah kena kaji bagaimana kita berfikir. Sebab Nabi bersabda, Allah berfirman, aku, kata Allah, bertindak seperti mana yang difikirkan, yang disangkakan oleh hamba-Ku. So bila mak ayah kata, iya budak ni memang degil, budak ni memang tegak, budak ni memang nakai, budak ni kalau mak ayah mengatakan anaknya nakal, degil, sebenarnya itu satu doa dan akan menyebabkan anak itu walaupun dia baik, hebat, cemerlang, pandai, jadi degil. So mak ayah, mulai saat dan ketika ini tolong buang, haramkan, kikis, padam semua pemikiran negatif tentang anak. Apa yang mak bapak fikir, itu yang akan berlaku. Siapa kata? Nabi bersabda, Allah berfirman, aku bertindak seperti mana yang difikirkan, yang disangkakan oleh hamba-Ku. So pemikiran semasa ni kena tengok. Anak kita nombor 2 ni yang maknya anak kita Pak Hang orang Penang, Pak Hang Mahang ni anak kita nombor 2 ni, ketegak semacam ni, kau panggil Hang atau panggil Mak Hang, nenek belah Mak Hang. Ya Allah, ya Tuhanku, maaf ya Tuhan, maaf, bukan sombong. Sejak anak saya yang sulung lahir 1982, so anak saya yang sulung sudah 35 tahun. Anak saya yang sulung lahir, saya pesan pada isteri saya yang boleh hari ini tahun 82 kita haramkan perkataan atau fikiran negatif. So di rumah kami insya-Allah, ya, jahat, degil, stupid, idiot, bengap, malas, tak boleh sebut, tak boleh fikir. Kami suami isteri tak boleh fikir negatif tentang anak dan tak boleh sebut pun perkataan negatif. Kau ni kenapa jahat sangat, degil sangat, bengal sangat, malas, tak boleh. Kamu kan budak baik sayang, kenapa buat macam ni? Budak baik tak buat lagu ni.
Ya, kamu kan budak pandai. Kamu kan budak pandai macam ayah. Ya, abah. Ya, kamu kan budak comel macam abah. Kamu kan budak baik macam abah. Semua macam abah lah. Ya, sebab abah yang cakap. Kenapa kau degil banyak macam abah? Kenapa kau bengap sangat macam abah? Adakah bapak cakap macam itu? Agak-agak. Okey ya. So tolong ya. Dan selalu kita dengar orang-orang tua kata, depan makanan jangan cakap yang tak elok, jangan bergaduh, jangan cakap tak elok depan makanan. Selalu kita dengar kan? Jadi saya nak terangkan malam ni kenapa ini apa berlaku. Ya, ini semua dah sebut banyak kali. Seorang profesor bernama Profesor Masaru Emoto, ni biasa dah dengar, artinya orang Penang semua dah tahu. Masaru Emoto ni, dia ni pakar air, pakar ayak. AIR ayak. Memang tak betul ya orang Penang. Ada ke AIR ayak? AIRA. So Profesor Masaru Emoto ni kata, rupanya air ini dengan izin Allah dapat merakam dan menyimpan semua fikiran manusia, sebutan apa yang kita sebut. Itu sebabnya orang tua-tua kata jangan bergaduh depan makanan. Itu sebabnya Nabi suruh kita berdoa depan makanan sebelum berbuka puasa. Salah satu waktu yang mustajab berdoa ialah depan makanan sebelum berbuka, depan makanan masa makan sahur. Pahala, dia punya kemakbulan luar biasa. Oh, Masya Allah. Itu sebabnya, so Masaru Emoto buat kajian, bila itu belah kiri ialah gambar molekul air yang biasa, macam air mineral ni, tu belah kiri. Tetapi selepas didoakan, contoh doa ialah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis dah baca doa tu, kita embus ke air tu. Itu sebabnya Nabi bila merawat orang yang sakit, Nabi baca Fatihah dan hembus ke air dan suruh minum air itu, atau baca Fatihah dan hembus ke badan orang yang sakit. Nampak? Ni orang Jepun yang buat kajian, orang Buddhis, tapi satu dunia gempar dan buat kajian betul orang ini ya. So ini, dan bila Profesor Masaru Emoto dengar orang Islam kata tapi air yang terbaik Prof, the best water is Zam-Zam water, dia pun heran, Zam-Zam water, okey, dia pun kaji, dia pun ambil air Zam-Zam, dia ambil gambar molekul air Zam-Zam yang semula jadi sebelum didoakan. Ini gambar yang dia dapat. Dia pun geleng kepala, tapi dia belum tak dapat beriman. Dia meninggal 2 tahun yang lepas sebelum dapat beriman, sebelum dapat hidayah. Dia geleng kepala, Masya Allah. Dia kata, kita lah kata Masya Allah, dia tak ada, dia orang Buddhis. Dia kata, oh my God, ya, oh ya Allah cantiknya. Ini semula jadi ya. Ini gambar molekul air Zam-Zam warna emas. Allah punya kuasa cantiknya. Dan pH air Zam-Zam ialah 7.5. So bila perut kita, badan kita pH 7.5, tidak ada penyakit boleh singgah dalam badan kita dengan izin Allah. Penyakit kencing manis, darah tinggi, kanser ke tak ada. So hampir ramai kawan-kawan saya umur 66, my classmate, ramai dah meninggal, ramai yang sakit biasalah ya, kencing manis, darah tinggi, itu memang high cholesterol tu dah standard lah kan. Saya je yang masih ada penyakit darah manis, kencing tinggi, itu je yang saya ada ya. So alhamdulillah lah, setakat ni okey lah ya. Nah, yang faham-faham, yang tak faham kau hanya pasal lah ya. So dan ini kajian keseluruhan Profesor Masaru Emoto. Tengok, kalau kita cakap benda baik-baik depan air ya, cakap yang baik-baik, cakap yang wisdom, cakap bijaksana, cakap betul ya. Kalau tengok bawah tu, bawah, engkau ni memang bodoh lah, tak guna ya, marah ya. Ataupun you fool, bahlul, bangang, benak, bengap, hancur molekul air. Tetapi Profesor Masaru Emoto tak jelaskan kepada manusia, kepada kita lah, bahawa bumi Allah ini 80% air, 20% daratan. Itu boleh Google, memang betul. Lebih kurang itulah ya, 73% air masin, 7% air tawar, sungai dan tasik, dan 20% bumi ini adalah daratan. Anak-anak kita, anak kecil ikut kajian, anak baby ya, 85% badannya adalah air. Anak yang kecil itu 80%. Macam tuan-tuan dan puan-puan yang dah keriput ni, dalam 70% air lah. Saya yang dah bangka sangat ni, 65-70% air. So apa jadi kalau mak ayah kata, awak hang ni ketegak sangat macam mak hang, bodoh. Contoh, maaf ya, contoh. Apa jadi?
air-air dalam badan anak kita semua hancur. Kesannya dia akan sedih, badan tak sihat, dia punya akhlak jadi buruk. Sama juga bila kita bergaduh depan air, bergaduh marah-marah, ya, maka molekul air dalam air ni semua jadi rosak. Kita minum molekul air yang rosak, apa jadi? Maka badan kita tak sihat, akhlak kita tak baik. Badan tak sihat, akhlak tak baik. Itu yang akhirnya anak kita jadi degil, jahat, mischievous, buat kesilapan dan sebagainya. So mak bapak yang saya mulakan, saya mohon sangat-sangat, terutamanya diri saya sendiri, haramkan fikiran negatif. Jangan fikir negatif tentang keluarga kita. Sebab Allah mencipta anak-anak kita, keluarga kita dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Hampa kata apa? Tak. Anak aku yang sulung okey, yang nombor 2 ya Allah ketegaknya macam mak dia, tak tahan aku. Allah kata aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Awak kata no. So barang siapa yang mengatakan anak kita, keluarga kita tak baik, dia melawan kata-kata Allah. So mula hari ni adik-adik, tuan-tuan puan, tukar cara kita berfikir. Habis anak kita memang nakal macam apa? Sebab dia nakal sekarang sebab hati kita kotor, mak bapak fikir kita kotor, kita dah buat banyak kesilapan, maka hasil kepada kesilapan-kesilapan kita itulah dia anak kita yang berperangai tak baik. Nombor 1. Nombor 2, bila anak kita degil, cuba semak hubungan kita dengan Allah. Ulama pesan kat kita, barang siapa perbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. So bila hubungan kita dengan Allah, mak bapaknya jaga solat, mak bapaknya jaga zikir, mak bapaknya sedekah, pantang ada kotak-kotak ni kotak-kotak kutipan derma ni edarkan, dia berlumba-lumba, dan setiap kali nak derma tu dia bertanya, ya Allah, aku sedekahkan, aku dermakan RM50 ini untuk aku, isteriku, isteri pertama, isteri kedua dan bekas isteriku, ya. Contoh aja ya. Untuk atuk nenek, untuk mertua, untuk ipar duai, untuk adik-badikku dan untuk aku sekeluarga, pap, RM50, semua dapat pahala. Tapi ramai orang terlupa. Saya dah buat survey tadi, katalah orang yang derma tadi, ada pesannya tak? Tak payahlah, saja aku derma 5 kupang ni untuk aku, jiran-jiran aku, nama jiran aku pertama, nombor 2, nombor 3, nombor 4, sampai dalam tu masukkan ting, bunyi pula tu. Dah lah dia niat panjang, bunyi kelentang 5 kupang. Tapi yang penting ikhlas, ya, yang penting ikhlas. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, bila anak kita degil, mak ayah yang saya mulakan, jom kita semak hubungan kita dengan Allah. Bila hubungan kita dengan Allah ada masalah, jangan terperanjat, jangan ataupun rasa terpinga-pinga. Kenapa anak aku degil sangat? Hubungan kita pun degil dengan Allah. Bila kita degil dengan Allah, jangan terperanjat anak-anak kita degil. Nombor 2. Nombor 3, bila hubungan kita suami isteri pun bermasalah, mencabar, maka anak-anak akan stres. Sampai kata pakar-pakar yang mengkaji, ikut kajian secara saintifik, bila mak ayah bergaduh walaupun dengan senyap, gaduh, bertengkar, konflik lah, ataupun kecil hati, masam muka, apa jadi? Baby yang umur 5-6 bulan, dia akan diarrhea ataupun berak-berak. Sebab gelombang atau aura negatif yang mak ayah bergaduh itu pancarkan akan menyebabkan baby yang cuma minum air susu ibu akan jadi sakit perut. Allah punya kuasa. Allah nak tunjuk bahawa bi'ah atau suasana rumah tangga boleh mempengaruhi bukan saja saksiah, kesihatan dan keseluruhan peribadi anak-anak kita, amat-amat dipengaruhi oleh suasana rumah tangga. Suasana yang penuh kasih sayang. Bapa masuk rumah dengan bismillah, qul Allah, senyum, assalamualaikum. Contoh, mak masuk rumah, bismillah, qul Allah, senyum, assalamualaikum. Anak-anak masuk rumah, bismillah, qul Allah, assalam. Contoh tadi barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan surah Al-Ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan, kefakiran. Masya Allah. Let's do it. Hubungan kasih sayang. Saya dah nikah 40 tahun dengan yang tua tu lah, yang muda tak jumpa lagi. Dah 40 tahun saya nikah, So
6 tahun pertama adalah sikit-sikit masa muka kawan, biasalah kan, orang muda kan. Tapi saya kata, saya mengkaunsel orang, kadang-kadang stres, balik rumah susah nak senyum, adalah sikit-sikit pergeseran. Saya kata tak boleh jadi. Semua orang yang jumpa saya datang dengan menangis, dia keluar bilik saya mesti bersenyum. Dengan asbab jumpa saya mereka senyum keluar bilik, tapi aku tak boleh senyum kat rumah, sampai kadang-kadang stres dengan isteri aku. Apa punya bangsa Fela Kamsa ni. So sejak 34 tahun lepas, saya pun terus overhaul diri saya. Saya overhaul diri saya. Maaf ya, saya buat apa yang kita bincang tadi. Tiap malam solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang. Ya, saya tidur mengiring ke kanan, saya bangun tidur senyum. Sarapan saya mesti makan buah. Ya, masuk bilik air kaki kiri dan sebagainya. Saya buat. Selepas 6 bulan, saya jumpa doktor pakar. Doktor pakar kata, oh, sebelum tu stres saya 95%. Kalau kata doktor pakar ini, Doktor Hasan namanya, Dr. Fazilah, kalau kamu stres sikit lagi, putus urat saraf, you mungkin mati ataupun koma. You akan vegetable, jadi macam sayur sepanjang hayat. Saya tanya dia macam mana saya nak buat untuk kurangkan stres. Dia pun pandang saya, kamu pakar psikologi, kamu fikir sendiri lah. Kata kurang asam doktor ni. Dia tu kawan saya. So saya pun balik, saya pun hisap diri, overhaul. Itulah yang saya buat. Yang saya sebut tadi itu semua kita amalkan pelan-pelan ya. Senyum, masuk rumah mesti senyum. Bismillah, wallah, assalamualaikum, senyum. Masuk rumah peluk yang tua sekali. Bukan anak sulung, yang anak yang paling tua tu, yang umur 40-50 tu. Ya. Anak tu peluk tu walaupun dah tak berapa banyak karen saya tak banyak karen saya tahu. Tapi tak apa. Yang faham-faham, yang tak faham lantak dia. Ya. So peluk yang tua dulu. Lepas tu yang sulung. Nombor 2, nombor 3, berlaku adillah kamu dengan anak-anakmu walaupun dengan dalam memberikan ciuman. Sabda Nabi SAW, hadis sahih. So dalam memberikan ciuman pun kena adil. Yang tua dulu, maknya dulu walaupun bau ikan masin. Kok ia pun suami balik, ya, pakailah perfume sikit, spray lah aerosol ke, ya apa-apalah ya. Apa nama apa? Fibris je sap je, wangi lah ya. Okey, so hubungan suami isteri sangat penting. Kalau anak degil, cuba tengok hubungan mak bapak. Nombor 3, nombor 4, suasana rumah tangga berkaitan tadi ya. Suasana rumah tangga kena bahagia ya, penuh dengan kasih sayang dan hidupkan sunnah-sunnah. Masuk rumah dengan kaki kanan. Saya pesankan anak saya, jangan masuk rumah sebelum bismillah, qul senyum, assalamualaikum. Sejak anak saya umur 6 tahun. So anak saya yang bungsu nama Syazwan. So dia lagi nak masuk aja. Allah mak, ada setan nama Dasim. Saya sebut ada Dasim kat pintu tu. Dasim tu akan masuk kepala kalau tak baca bismillah, qul bagi salam. Dia pun undur balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, padan muka kau Dasim. Dia pun masuk kaki kanan. Saya duk perhati sampai sekarang, umurnya dah 28 tahun. Tiap kali nak masuk rumah dia pandang ke atas sambil tersenyum. Bismillah, qul assalam, masuk kaki kanan ya. So suasana rumah tangga tu kalau kita amalkan, insya-Allah akan kuranglah kemungkinan anak-anak jadi degil dan bermasalah. Memang ada masalah, kita manusia biasa, tidak maksum ya. So suasana rumah tangga itu cara mereka berdoa. Ramai mak bapak berdoa cara negatif. Ya. Awak bodoh sangat, itu doa. Fikir, anak aku nombor 2 ni memang mencabar, selalu buat aku menangis, selalu. Ini doa yang negatif mak, walaupun itu benar mak. So mak, bila mak sedih saja, mak angkat tangan. Nabi ajar mak, kalau kita sedih, anak kita bermasalah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlil bi khairin minha. Ini doa yang Nabi ajar kalau kita ditimpa musibah atau ujian ya. Okey. So kadang kita doa salah. So malam ni mak bapak yang saya muliakan, saya pesan kat diri saya juga, kita padam semua fikiran negatif, sebab fikir itu doa. Haramkan perkataan negatif kat rumah kita, haramkan perkataan negatif, sebab kata-kata mak bapak adalah doa ya. Dan jangan yakin yang bukan-bukan, anak aku ni tak ada harapan, memang tak boleh belajar. Jangan fikir yang bukan-bukan. Cuma Allah yang boleh tentukan. Kita bersangka baik, buat yang terbaik, angkat tangan, doa banyak-banyak, tawakal. Niat baik, buat yang terbaik, lepas tu doa banyak-banyak, tawakal tu Allah ya. Okey. So aras hidayah Allah. So kadang-kadang anak-anak kita degil, rumah tangga kita bermasalah sebab hidayah tak turun.
Hidayah tak turun bila mak bapak bergaduh. Bila mak bapak masa muka bergaduh, malaikat rahmat lari daripada rumah kita. Hidayah tak turun sebab ayah tak datang ke masjid. Allah turunkan hidayah di masjid, di rumah Allah. So mak-mak yang saya mulakan, barang siapa ibu yang menyuruh suaminya atau anak lelakinya datang ke masjid, maka mak yang sembahyang kat rumah akan dapat pahala macam sembahyang di masjid. Orang perempuan lebih afdal sembahyang di rumah. Masjid orang perempuan di rumah, tapi jangan larang orang perempuan datang ke masjid, terutamanya untuk majlis-majlis ilmu macam ini. So memang digalakkan, tapi untuk sembahyang fardu sahaja, orang perempuan yang saya mulakan lebih afdal di rumah. Ya, so maksudnya okey sembahyang kat rumah, tetapi pujuk dan pesan pada suami dan anak-anak lelaki untuk sembahyang di masjid, maka orang perempuan yang sembahyang di rumah dapat pahala sembahyang di masjid. Katalah kat masjid ada 200 orang berjemaah, suaminya ada sembahyang sama, dia pun dapat sama sebab dia yang suruh, yang dia siapkan kain dan baju dan butang baju Melayu mana butang baju Melayu, ya. Tak faham sudah. Ini aras hidayah. Barang siapa yang didatangi tetamu, maka seorang tetamu yang datang ke rumah itu yang dilayan dengan baik akan menarik 1000 hidayah, dan bila dia balik akan menarik 1000 maghfirah. Hadis sahih. Barang siapa menerima tetamu dengan ikhlas, malam ni saya tetamu, layanlah dengan ikhlas sebaik mungkin. Itu sebabnya Datuk Alim dah bagi saya nasi Arab tadi. Masya Allah, mandi, saya dah mandi, dibagi pula nasi mandi lagi. Aduh, 2 kali mandi. So memang okey lah. Okey, aras hidayah, ya. Artinya lepas tu bila saya tanya beberapa orang ulama di Malaysia, masa ni 20-30 tahun lepas, saya bertanya, Ustaz, mak bapaknya orang baik Ustaz, anak degil Ustaz, pasal apa Ustaz? Tanya lagi, mak bapaknya cikgu, anaknya kurang ajar Ustaz, degil Ustaz. Mak bapaknya pensyarah, anak jahat Ustaz. Mak bapaknya baik, anak jahat Ustaz. Semua Ustaz jawab apa? Cuba semak rezeki yang dibuat balik tu halal tak halal. Yang keduanya, bayar zakat dengan sempurna ke tidak? Cek keberkatan rezeki, cek zakat dibayar ke tidak. Ni ulama yang saya tanya. Ustaz, mak bapak baik Ustaz, anak degil Ustaz, anak ketegak Ustaz, anak jahat Ustaz, pasal apa Ustaz? Cek rezekinya berkat tak berkat, cek zakatnya. Zakat yang RM7 tu memang kita ingat, tapi zakat pendapatan dan orang perempuan, orang Penang, oh Allah, geng-geng mami jarum ni, ya Allah banyak, geng-geng mami ni, ya, tak ada jarum, ya. Memang emas ada 2-3 kilo kat rumah kan? Orang perempuan 3 kilo, 4, ya Allah 4 kilo, bukan 4, 5 dia kata 5 kilo. Ini 5 lah kan? 5 lah kan ya? 5. Oh, bukan 5, tak ada langsung. Aku ingat 5 kilo. Dia kata, kata 3 kilo, 5. Ramai orang terlupa zakat emas perak. Yang banyak tu orang jantan, orang Penang tengok, memang kaya, dia beli banyak emas, ya. So tolong ya, this is not joke, ya. Jangan. So ni ulama pesan kat saya, kalau mak bapaknya elok perangai tapi anaknya jahat, anaknya degil, cuba cek keberkatan rezeki, cek masing-masing lah. Aku ada ponteng tak, aku ada overclaim tak, aku ada whatever lah, ya. Dan zakat harta, zakat emas perak, zakat pendapatan, and so forth, ya. Zakat yang RM7 tu zakat fitrah, kita ingat. Okey, alright. Kalau anak kita degil, cuba tengok kemahiran mak bapak, kemahiran parenting skill, keibu-bapaan. Itu sebabnya saya sengaja menulis buku ni untuk kongsi, ya, berpuluh-puluh tip bagaimana nak mendidik anak-anak supaya tidak degil, tak biadab. So saya senaraikan, ya, dia punya cara bercakap seperti okey. Masa kita pun makin singkat, saya tahu. Saya tengok jam tu jam besar tu, nampak 9:18, ya. So memang masa dah lapak pun orang atas tu, ya. Skill kebapaan. Lepas tu hati ibu bapa yang masih mungkin kotor. So mak bapak yang tak tolak taubat, mak bapak yang tidak istighfar, mak bapak yang tidak bermaaf-maafan setiap malam, hatinya masih kotor. So para bapak yang saya muliakan, semua suami, terutamanya Fadilah Kamsah, malam ni, ya, semua kita maafkan semua orang, ya. Kita maafkan isteri kita, maafkan anak-anak kita. Bapak-bapak jangan tidur sebelum maafkan isteri.
So orang perempuan perlu tolong ya pesannya. So orang perempuan tolong pesan, bang, kata Dr. Fadilah, orang jantan ni mungkin mati dulu daripada orang perempuan. So abang maafkan saya ya, maafkan yang kalau tak abang nak mampu ya mampu lah ya. Yang hujung tu silentkan dalam hati saja ya. So jangan marah ya, jangan diem, bukan gurau tau, bukan gurau. Sebab orang perempuan yang jaga solat, jaga Ramadan, jaga kehormatan dan dapat redha dan keampunan suami kamu, jom masuk syurga kata Allah ya. Tetapi ramai orang perempuan terperangkap masuk neraka sebab yang laki-laki ni terlupa nak maafkan isteri mereka, dan yang jantan ni mati dulu. Kita mati dulu sebab tak tahan dengan perangai mereka ya. Dah lah, ajal maut di tangan Allah lah, menyalahkan orang pula. Ajal maut dan tangan Allah ya. So memang dah jahat, tapi mungkin sebabnya mereka memang ketegak sikit, hati berapa yang kotor, layani berapa benda. Okey, Bak kata ni habis ya. So saya nak rumuskan sikit lagi dalam masa bayan 9:30 habis, sebab takut ya dah lewat. Jagalah, Bak kata Ali yang sebut, jagalah mak bapakmu agar anak-anakmu berbuat baik padamu. Dan Nabi pun pesan, rugilah. Apa yang rugi ya Rasulullah? Rugilah orang yang ada mak bapak yang sudah tua tapi dia tak berbakti pada mak bapak sampai mereka dapat pahala masuk syurga. Rugilah orang yang berpuasa 1 bulan tapi tak dapat kampunan. Rugilah orang yang disebut namaku tapi dia tak menyebut sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, so itu biasa dengar. Baik, so ini kita tak ada masa dah. So kita terus lagi kepada seperti yang saya janjikan tadi. Saya janjikan saya kena tepati, kalau tidak saya berdosa. Okey mak ayah, untuk menghindarkan anak degil, bukan anak kita degil tapi anak kita tak tahu apa nak bertindak. Hei, belajar betul-betul lah, belajar rajin-rajin lah. Hampa ni malak, belajar betul-betul. Rupanya anak kita berfikir pakai gambar. Anak kita berfikir pakai gambar. Nombor 1, undang-undang pertama. Undang-undang kedua, mereka bertindak ikut gambar dalam kepala. Belajar rajin-rajin. Abah dah kata dah, belajar rajin-rajin. Apa gambarnya? So mulai hari ni, yang kalau nak belajar jangan duduk kat lantai, kat kapet, jangan duduk kat katil, duduk kat kursi nak menghadap kiblat. Sebab belajar itu satu sunnah, satu amalan yang baik. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kefarduan, fardu. So itu ibadah. So ibadah elok menghadap kiblat. Ada gambar tak? Duduk kat kerusi menghadap kiblat. Ada gambar tak? Ada gambaran? Ada. Berbanding belajarlah pada kajian-kajian. Hang belajar betul-betul. Exam dah dekat ni. Belajar rajin. Ya, mak bapak sangka mereka dah bercakap, dah pesan. Salah mak. Anak-anak berfikir pakai gambar. So from now on please, anak-anak, okey, jom duduk kat kursi menghadap kiblat. Ya, sebab bila kita menghadap kiblat, contoh ya, kita menghadap kiblat, maka ayon-ayon dalam badan kita selari dengan ayon-ayon bumi, maka kita akan tenang. Sebenarnya sunat kita sujud syukur menghadap kiblat, membaca doa menghadap kiblat, walaupun tak wajib ya. Sembahyang menghadap kiblat tu wajib lah. So kita menghadap kiblat, belajar menghadap kiblat sangat bagus. Dan kita kena senyum. Bila kita senyum saja, otak kita relax, tenang, duduk tegak. Dan jangan lupa baca al-insyirah, kata Nabi. Nabi pesan pada Ali, wahai Ali, kalau kau nak mudah menghafal, mengingat, maka bacalah Fatihah dan al-insyirah. Al-insyirah min lapang kepala, lapang dada. So saya pesan pada semua, besok saya akan pesan pada anak-anak SPM, apakah cara nak betulkan kepala, betulkan hati, mudah ingat, mudah menghafal dan mudah cemerlang dalam exam esok insya-Allah. Kalau panjang umur saya akan bincang pada mereka selama 6 jam ya. So mudah-mudahan banyak cerita yang kita bincangkan. Okey. So mulai malam ni mak bapak nak bercakap pada anak, pastikan ada gambar. Contoh, pergi sekolah baik-baik nak, isteri saya cakap pada anak, pergi sekolah, anak saya jalan ke sekolah sebab rumah dengan sekolah dekat, jalan ke sekolah elok-elok nak, saya tersenyum aja. Mak, anak aku pun tak betul. So saya kata, mak, anak-anak, maksud mak tadi ialah kamu kena jalan belah kanan jalan, jangan belah kiri. Belah kanan supaya nampak kereta dari depan. Ada gambar tak? Ada gambar. Boleh ikut arahan tak? Boleh. Jalan belah kanan jalan saya, belah kanan jalan, nampak kereta dari depan. Jangan tolak-tolak, bahaya, nanti kena langgar. Jangan tolak. Ada gambar tak? Ada. Pakai sampai ke sekolah, nampak cikgu, pergi kat cikgu, cakap, assalamualaikum cikgu, good morning teacher,
boleh saya tolong bawa buku. So I told my kids, itu caranya, ya. Ada lagi satu kenderaan, tolong ya, tolong minta dihapuskan kereta pertuan Iswara PCS 9959. PCS 9959 menghalang lalu untuk lalu lintas. Tolong ya. Terima kasih ya. Jangan sampai orang marah, nanti orang berdosa kita ya. Okey, so walaupun niat kita baik. Baik. So from now on mak bapak nak cakap aja. So main elok-elok, jangan gaduh-gaduh. Main elok-elok, jangan gaduh-gaduh. Budak ni tak faham, tak faham. Okey sayang, nak main, kamu Alim, kamu main Ultraman ya. Kamu Rashid main Barbie doll. Betul, tukar tukar. Baru dia faham. Share jangan rampas-rampas. Share elok-elok, lembut-lembut. Saya pesan kat cucu saya. Dia tak faham kalau main elok-elok, orang main elok-elok, jangan gaduh-gaduh. Apa gambarnya? Ya. Abang pergi outstation ni baik-baik. Jangan kacau orang, anak dara orang, jangan kacau. Tak ada gambar. Jangan fikir Nilofa, Fazura. Fikir saya. Saya Idora ni, saya yang kat rumah ni Idora. Buat lawak tak faham, benci ya. Okey ya. So mak bapak dan semua guru lah ya, kalau kita didik anak, kita berfikir pakai gambar, keduanya anak kita bertindak ikut gambar. Ini yang penting, yang lain tu detail ya, tak payahlah ya, sebab kita tak ada masa. Dan of course anak lelaki, anak perempuan berbeza. Anak perempuan kita kena cakap lemah lembut, anak lelaki kita kena banyak pakai logik. Budak lelaki kita kena pakai logik, budak perempuan pakai feeling, emosi ya. Itu yang penting. Okey. So akhir kalam saya janji 9.30. So saya cuma nak bagi 2-3 tip, lepas tu kita berhenti. Tuan-tuan, puan-puan, rupanya nak didik anak-anak supaya tidak degil ni, di samping kita ada misi buat matlamat keluarga ya. Saya pesan kanan saya daripada dulu, daripada 35 tahun yang lepas. Okey, matlamat rumah kita ialah semua anak-anak abah mak ini akan masuk universiti, insyaAllah. Matlamat pertama. Yang kedua, kita semua kena jaga solat 5 waktu, masuk waktu solat. Di rumah kita semua orang baca Quran tiap hari. Keluar rumah mesti tutup aurat. Keluar rumah tutup aurat. Ya, sembahyang 5 waktu jangan tinggal, baca Quran tiap hari ya, buat apa pun terbaik dan hormati semua guru. 5 perkara saya pesan. Hormati semua guru. Kalau kamu hormati guru dan ilmu, kamu akan cemerlang dunia dan akhirat. Saya pesan anak saya, ni misi keluarga. Ya, yang keduanya ialah mak bapak kena berubah dulu, dah sebut banyak kali. Lepas tu ingatkan anak jaga ibadah. Solat nak, solat jaga 5 waktu. Solat jaga. Anak saya yang sulung 35 tahun kalau datang ke rumah saya akan kejutkan. Hidayah bangun senyum, angkat tangan doa. Bangun senyum, angkat tangan. So bangun tidur kena senyum, angkat tangan doa. Bangun tidur senyum, angkat tangan doa. Ya. Sejak mereka kecil sampai umur 35 saya masih pesan. Sebab ayah saya masih hidup, umur 88. Dan saya balik ke rumah ayah saya 66, ayah saya 88. Apa tanya? Khabar kamu? Dah solat? Belum pak? Solat dulu. Lepas tu kita boleh sambung cerita. Umur anak 66 tahun yang comel handsome ini pun masih dipesan oleh ayahnya untuk solat dulu. Saya kata, ya Allah, hebatnya bapa aku ni. Aku yang dah kereput pun disuruh solat ya. Nampak? Artinya bapa mak, tanggungjawab kita sebagai mak ayah tak berhenti sebelum kita mati atau anak kita mati, tak tahu siapa dulu. So jangan, alah anak saya dah besar dah, takkan nak pesan dah umur 35 dia ustaz dah tu, takkan saya nak habakkan dia. Ustaz tak ustaz ya, ustaz tak ustaz. Kadang ustaz pun lupa nak witir, kadang ustaz tu nak tolak tabak. Ustaz pun ustaz ya. Ustaz pun bukannya orang ya, orang lah bukannya maksum. Okey, saya tidak menghina siapa-siapa ustaz, please. Sebab saya pun orang yang banyak silap ya, dan kita ingatkan. Okey, so ini semua tak nak sebut dah, cuma yang last sekali. Tolong mak bapak tolong kawal penggunaan gadget. Tu tak jelas ya, kawal penggunaan gadget. So mak ayah tolonglah ya. Saya nampak di mana-mana, kat Penang, kat Singapura, kat Brunei, kat Johor, kat Sabah, Sarawak, sama je. Kalau makan anak beranak ya, saya suka makan sarapan tiap Ahad. Patutnya esok lah ya, atau Sabtu Ahad kami akan sama-sama sarapan. Semua anak saya akan balik daripada rumah masing-masing, kami akan jumpa sarapan sama-sama kat mana-mana kedai kat Bangi
berbual, saya mula tazkirah 5 minit, lepas tu kita makan. Tapi maknya tu kebetulan bini aku. Maknya akan abah, phone semua, phone simpan, phone abah pun simpan. Saya bukan takut bini, tapi tak nak gaduh, so simpan. Bukan takut, tak takut, tapi malah nak gaduh. So saya pun ambil phone saya, simpan elok-elok. So undang-undang kena ada. So kawal kena gadget. Dan akhir kalam, ini dia. Rupanya mak bapa untuk didik anak kita ni ada waktu-waktu yang sangat sesuai, sangat berkesan dengan izin Allah. Pertama, sebelum anak tidur, bacakan Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, Alam Nashrah, Fatihah, ibu sekali doa, ayat kursi, halau setan-setan yang nak ganggu anak kita. Dan Nabi pun memang suruh kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, Alam Nashrah, hembus kat ubun-ubunnya. Nasihat 30 saat. Kamu anak yang soleh, anak soleha, kamu budak pandai, nasihat 30 saat tidur. Nasihat yang anak terima sebelum tidur akan diulang-ulang oleh otaknya sepanjang tidur. So ikut kajian psikologi dan sunnah, maka sebelum tidur waktu yang sangat penting untuk nasihatkan anak 30 saat. Lepas tu ini yang jarang orang buat. Saya telah buat sejak 30 tahun yang lepas, 26 tahun yang lepas. Anak saya yang nombor 2, dia mencabar sikit, budak pandai tapi nakal sikit. Maka saya nasihatkan anak saya yang sedang tidur, Muhammad Syakir, Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Kalau dia ekstra degil, baca surah Toha ayat 1 hingga 5. Surah Toha ayat 1 hingga 5. Asbab Umar Al-Khattab yang jahat, yang degil itu, lembut hatinya, menangis dia, jatuh pedangnya dan nak jumpa Nabi untuk mengucap asbab surah Toha ayat 1 hingga 5. Toha, dia baru baca, dia masa tu belum beriman, adik dia dah beriman. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkatan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal ardi was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dia baca 5 ayat surah Toha, pecah degil Umar Al-Khattab, sejahat-jahat orang, jatuh pedangnya, menangis dia, dan dia minta izin jumpa Nabi. Masa tu Nabi di rumah Arqam, dan dia mengucap asbab surah Toha. Maka para ulama ajar kita, bacalah Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah dan Toha 1 hingga 5, hembus ke ubun mana, dan nasihatkan anak yang sedang tidur. Dan bila saya nasihat anak saya nombor 2 yang agak mencabar itu, masa tengah tidur, masa saya nasihatkan, saya berbisik kat telinganya atau cakap nanti, dia bergerak. Dalam tidur dia bergerak, dan selepas seminggu Allah punya kuasa berubah perangannya seperti yang kita bisikkan dalam tidurnya. Luar biasa Allah. So sebelum tidur hebat, semasa tidur hebat. Rupanya anak juga, anak yang bangun tidur jiwanya bersih macam bibi yang baru lahir, kata para ulama. Maka nasihatkan anak kita, kejutkan dia, peluk dia kalau masih kecil, lepas tu cakap, kamu ni anak soleh, soleha, mandi sayang, lepas tu ambil wudu, solat subuh, arahan yang ada gambar, bangun tidur 30 saat kita nasihat berkesan. Lepas tu anak selepas mandi, gelombang alfa keluar daripada mindanya, otaknya, maka mudah mendengar nasihat. Anak selepas mandi, mak, awak besar-besarnya habis kapet mak. Oh, jangan marah-marah masa lepas mandi, ya Allah, Lepas tu lepas solat, bila anak lepas solat, kalau yang laki-laki balik ni dalam kereta, kena atas motor, nasihatkan dalam 30 saat. Masya Allah, anak lepas solat jiwanya bersih, nasihatkan, amat berkesan. Kalau sekali-sekali bapak jadi imam kat rumah, hujan ribut, tak boleh keluar untuk sembahyang berjemaah di masjid, sekali-sekali sembahyang di rumah, nasihatkan atas 3 sembahyang. Masya Allah, Lepas tu kata pakar-pakar lagi, waktu bila? Selepas mengaji Quran. Quran itu syifa. Anak lepas mengaji Quran ke mugadam ke, bagi nasihat selama 30 saat, sangat-sangat berkesan selepas mengaji. Lepas tu, lepas didoakan di kepalanya Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Kalau perlu surah Toha ayat 1 hingga 5. Kalau perlu juga sangat degil, bacalah surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24, yang kita sebut sebagai doa Lau Anzalna, ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr, Al-Hashri, insyaAllah. Okey. So, dan antara doa-doa yang patut kita dah sebab dah janji kan, so bacalah tadi doa yang saya dah sebut bila bangun tidur. Bacalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, doa yang Nabi suruh.
Ni Google aja doa waktu pagi. Tapi saya akan bagi satu kopi lah, ya. Saya rasa, oh tidak, saya tak hantar. Saya akan hantar pada pihak masjid. Nanti satu set kopi doa ni, semua nota ni, bukan doa. Nota ni pun saya akan bagi kat Datuk Alim. Jadi tuntut kat dia. Kalau tak dibagi kat dunia, tuntut di kubur. Ya. Senang aja. Saya akan sampaikan insya-Allah. Tok Alim ingatkan saya. Lepas tu yang ni ya. Ni ramai orang telah ijazahkan doa ni. So saya malam ni nak sebutlah. Ni doa pembuka 12 pintu ni. Nama doa ni doa pembuka 12 pintu. Saya yang memandai-mandai. Ya, kalau tanya Mufti Penang pun dia pun tak perasan doa 12 pintu ni apa dia Mufti. Saya pun tak tahu sebab yang bagi nama tu saya. Ya, ni sajalah doa ni semua orang tahu, tapi nama doa tu doa pembuka 12 pintu saya yang bagi dan saya dah masukkan dalam internet. So kalau you Google doa pembuka 12 pintu maka keluarlah Allahumma aftahli abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabus sihah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah. 12 ya. Ya Ar-Rahman. Terbuka semua pintu. Dan ini doa juga pembuka pintu jodoh. Ya. Wabwabal mawaddah tu, pintu-pintu cinta sejati tu. Seorang bujang akan dapat jodoh, yang tak berapa bujang pun tengoklah nasib, ya. So mana tahu, ya. So ni doa 12 pintu sangat hebat, ya. Allah punya kuasa. Yang ada power Allah, doa tak ada power. Lepas tu bacalah doa membuang sifat negatif yang Nabi ajar para sahabat yang banyak masalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini qahri rijal. Ya, ya Allah, indahkan aku daripada keluh kesah dan duka cita, gone. Indahkan aku daripada sikap lemah dan malas, selesai. Indahkan aku daripada takut dan bakhil, selesai. Indahkan aku daripada beban hutang, hutang duit, hutang solat, hutang puasa, hutang budi, dan indahkan aku dari gangguan lelaki maupun perempuan. Walaupun disebut qahri rijal, ya. Mudah-mudahan kita terhindar. Dan yang satu lagi yang Nabi suruh baca, yang ulama-ulama suruh baca lah Bismillah 5 sebagai pendinding. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim, sampai dinasyidkan. Dan kalau semua mak ayah dan anak-anak membaca doa ini, insya-Allah terhindar daripada sifat degil. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, bila kau cantikkan wajahku, kejadianku, kau cantikkan akhlakku. Ya Allah, kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Insya-Allah tak degil. Insya-Allah tak degil. Dan bila saya dengar lagu Itik Gembo-Gembo, inilah dia doanya. Itik gembo-gembo jalan seiringe, muka comelote PE dia molek. Inilah dia. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ini doa kat tadika, tapi mak bapak yang dah lama tak masuk tadika lupa. Jadi macam mana? So mak bapak kita tadikakan semula malam ni. Semua mak bapak tolong baca, ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, dan make sure anak-anak kita baca. Jadi ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kejadianku, kau cantikkan akhlakku, insya-Allah terhindar daripada kedegilan dan masalah-masalah lain, ya, sebagainya. Okey, itu dia yang sempat saya kongsi dalam masa yang ada. Saya memang cuba nak 9.30 tapi dah 9.35. Minta ampun, minta maaf. Panjang umur, kita jumpa lagi mudah-mudahan, dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma satu saya terlupa, ada seorang sahabat saya ni sangat hebat, orang Pekan Pahang, namanya Dr. Nasharuddin. Dia orang yang bijak. Adik-beradik dia 15 orang, satu mak satu bapa, 15 orang. Adik-beradik dia nombor 13. Dia yang paling pandai. Nak tahu dia pandai tak pandai, tengok dia punya dahi ni luas sampai ke tengkuk dahi ni. So memang luar biasa. So dia ni sangat bijak, dia mencipta banyak benda, dan dia dapat gold medal, ya, pingat emas daripada banyak universiti di Amerika. So dia balik ke Pekan Pahang, dia nampak budak-budak Pekan tu banyak yang tak pandai. Maksudnya membaca tak pandai, matematik BMBI dapat 0/100. Ni budak sekolah rendah, ya. So dia pun berdoa, solat hajat, dan dia buat kajian. Dia mencipta satu formula yang dia masukkan jinggo biloba bagus untuk otak, DHA semua bagus. Dia ambil pati bunga teratai, itu yang luar biasa. Pati bunga teratai itu rupanya ada aura menenangkan jiwa, menenangkan otak. Allah punya kuasanya. Dia ambil pati bunga teratai, dia ambil pati daun penggaga, dia ambil klorofil. Dia suruh kami sahabat-sahabatnya untuk ruqyahkan, doakan. Dia buat suplemen.
Dan dia bagi kepada budak-budak Pekan Pahang yang dapat 0/100 ni termasuk anak-anak orang asli yang memang semua gagal UPSR. Dengan izin Allah, selepas 3 bulan kita rawat dia, semua lulus. Budak yang dulu dapat 0 dapat 50-60 daripada 0 selepas 3 bulan. So budak gagap sembuh dengan izin Allah. Budak kencing malam berhenti. So yang bapak-bapak yang masih nak pakai diaper ni, so kena suruh makan suplemen Dr. Nai So saya dilantik sebagai duta yang tidak dibayar 1 sen pun. Sampai saya seronok lah. So formula Dr. Nai ada kat tangan saya ni, dan ada di luar sana lah ada anak-anak buah yang dia ni. So ni sangat bagus untuk anak kecil, baby sampailah orang tua bangka macam saya, akan menenangkan otak, kuat ingatan insya-Allah. Dan untuk budak nak exam, untuk mak mengandung luar biasa, untuk yang nak mengandung lagi pun sangat bagus. Dah lama tak mengandung, cubalah mana tahu dapat semangat. Asbab ini semua ada di sana, dan buku tadi mudah-mudahan dapat membantu. Dan salah seorang lagi guru saya, ini pun last. Guru saya ni Pak Engku ni yang ada program TV Perangi Syair. Sebab salah satu masalah anak degil masalah paranormal, masalah gangguan. So rupanya ikut kajiannya, ini Allah punya kuasa. Itu sebabnya bila saya terbaca dekat email saya tadi, ada seorang wanita yang dia migraine selalu. So anak murid Pak Engku ni, termasuk saya, kita buat kajian, hampir semua orang kena migraine adalah gangguan jin. Allah punya kuasa gangguan jin. Dan hampir semua orang kena senggugut adalah gangguan makhluk tu. Dicakar-cakarnya untuk isap darah. Siapa kata? Jin yang mengaku. Kamilah tu, akulah. Selepas kita dah kawal dia dalam badan orang tu, dia kata akulah yang cakar-cakar tu, bukannya senggugut yang kau kata senggugut tu, orang bodoh aja senggugut, kami. Dan orang perempuan Islam tolong orang Pulau Pinang, Seberang Jaya khususnya, Pematang Pauh umumnya, tolong orang perempuan jangan pakai gelang kaki, berloceng atau tak berloceng. Itulah tempat makhluk ni bergantung dan masuk bila period. Lelaki-lelaki walaupun tak period, tapi jangan pakai gelang kaki yang jantan ni pun. Dan orang lelaki jangan pakai gelang tangan. Yang saya pakai ni bukan gelang tangan ini tracker. Ini saya tahu berapa jantung saya, gerak jantung, berapa langkah, berapa kalori saya makan, berapa jam tidur, saya rekod di sini. Ini bukan gelang, kata Fadlah kan saya pakai gelang. Tak, saya pakai tracker, macam jam juga. So laki-laki haram pakai gelang, kata Jakim. So jangan pakai gelang. Itu pun tempat jin masuk untuk ganggu kita. Mak ayah gaduh-gaduh tanpa sebab. Di luar rumah rindu, kat rumah bergaduh. Kat rumah rindu, tapi kat rumah mesti bergaduh. That means anda telah kena ganggu. Mimpi pula, mimpi ular, mimpi akala jengking, mimpi kena tekan, mimpi tempat tinggi terkejut, dengar guli jatuh atas siling. Ini semua you boleh google 50 tanda kena sihir. Saya sebut ni dengan pantas supaya semua faham bahawa ya Allah, kadang-kadang kita ni tak ada masalah, cuma gangguan makhluk, kita tak sedar sampai bercerai-berai, sampai anak-anak jadi degil. Kesiannya, sedihnya. Saya telah mengkaunsul 10,000 kes. Penat, tapi itulah cek punya cek, gangguan makhluk di samping masalah-masalah psikologi. Masalah psikologi senang, gangguan makhluk tak nampak. So itulah dan mudah-mudahan dapat, dan ada semua caranya. Di luar sana tu adalah bahan-bahannya untuk membantu ini. Seperti yang guru saya cipta. Okeylah, tak ada masa nak sebut, saya pun tak selesa nak sebut, tapi tanyalah dengan di luar sana, mudah-mudahan dapat bantuan. Minta ampun, minta maaf. Yang baik pasti dari Allah, yang buruk silap kita, nafsu kita diganggu oleh setan, dan memang kita yang kadang perangai macam setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.